Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di sini saya dan rakan-rakan akan membentangkan tentang tajuk isu kesihatan mental rakyat Malaysia ketika COVID-19. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Pengenalan isu kesihatan mental rakyat Malaysia ketika COVID-19. Di sini, saya akan menerangkan tentang maksud COVID-19, kesihatan mental dan kaitan antara kedua-duanya. Pandemik COVID-19 yang juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus simptom pernafasan akut tahap 2 SARS-CoV-2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga kini, lebih daripada 2 juta kes telah disahkan dan lebih daripada 29,000 kematian disebabkan oleh COVID-19 di Malaysia. Kesihatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyedari potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja secara produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, rakyat Malaysia tidak terkecuali daripada menerima impak kesihatan mental akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata, faktor sosial yang menyebabkan tekanan melampau antaranya hilang pekerjaan atau sumber pendapatan, isolasi daripada sosial, terutamanya sokongan keluarga dan sahabat handai, boleh memberi kesan kepada sesetengah individu yang berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan dan anxiety. Dr. Nur Hisham berkata, sehingga Julai lalu, sejumlah 638 kes bunuh diri dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) berbanding 262 kes bagi tempoh yang sama pada 2020, iaitu peningkatan sebanyak 143% atau 1.4 kali lebih banyak. Peningkatan yang ketara ini adalah sangat membimbangkan. Seterusnya, rakan-rakan saya akan membentangkan tentang jenis-jenis dan simptom-simptom penyakit mental serta cara-cara untuk mengatasi masalah kesihatan mental. Masalah-masalah kesihatan mental di negara ini telah meningkat. Hal ini demikian kerana kesedaran tentang masalah ini seringkali disalah anggap dan diketepikan dalam persepsi masyarakat. Menurut World Health Organization (WHO), orang dikatakan sihat secara mental adalah individu yang menyedari potensi dirinya, mampu juga untuk mengatasi tekanan hidup yang normal, mampu bekerja secara produktif dan dapat menyumbang kepada masyarakat. Golongan-golongan yang mempunyai masalah kesihatan mental ini dianggap tidak normal dan kurang pendedahan kepada peluang yang sepatutnya diberikan kepada mereka. Sebagai contoh, apabila seorang individu ini disahkan mempunyai masalah mental, mereka tidak mempunyai kepercayaan orang di sekeliling mereka untuk membuat kerja-kerja yang sepatutnya. Dengan ini, mereka akan lebih merasa kecil dan dianggap tidak penting. Justru, terdapat pelbagai cara untuk mengenal pasti seseorang individu itu mempunyai masalah kesihatan mental. Pesakit-pesakit ini selalunya menunjukkan simptom-simptom yang lebih kurang sama. Hal ini dapat dikenal pasti oleh pakar-pakar psikiatri semasa melakukan pemeriksaan dengan mendalam dengan pesakit. Sebagai contoh yang dapat diketepikan, tingkah laku yang pelik, perubahan emosi yang mendadak dari sedih yang melampau kepada gembira yang luar biasa dalam masa yang singkat dan sebaliknya, berhalusinasi dan mempunyai kepercayaan yang tak logik di akal. Tambahan lagi, pesakit juga boleh delusi sehingga kan mereka tidak boleh diterangkan dengan akal yang sihat, tetapi tidak semua pesakit mempunyai simptom-simptom yang dinyatakan kerana masalah mental berbeza dengan individu yang lain.
Masalah mental ini adalah sebenarnya istilah bagi beratus-ratus jenis masalah mental di bawahnya. Maka kita sebagai individu yang kurang berpengetahuan memerlukan pakar-pakar psikiatri untuk meneliti perkara ini, dan kita tidak boleh menilai secara sambil lewa. Pada masa dunia yang sedang dilanda COVID-19, masalah mental semakin hari semakin membimbangkan. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir individu yang tidak dapat diselamatkan mental mereka kerana mereka ini terlalu takut untuk mencari bantuan. Semasa perintah awal pergerakan PKP1 telah heboh mengatakan ada individu yang terjun dari bangunan untuk membunuh diri. Ini adalah contoh masalah mental yang tidak dapat diselamatkan. Sama ada mereka ini terlalu takut akan stereotip masyarakat ataupun mereka ini tiada wang yang cukup untuk menyara kos perubatan tambahan kerana wang hanya cukup untuk keperluan asas kehidupan seharian sahaja. Mereka yang perlu dibuang kerja juga amat terkesan kerana mereka telah hilang punca pendapatan keluarga. Misalnya, masalah kemurungan atau depression juga amat dikenali di serata dunia, dan faktor-faktor bagi kemurungan adalah berlainan dari individu ke individu yang lain. Hal ini tidak boleh disalahartikan dengan tekanan yang biasa dialami oleh seseorang itu kerana dua perkara ini, iaitu tekanan yang normal dan juga kemurungan, adalah perkara yang berbeza. Kemurungan merupakan sesuatu perkara di mana keadaan seseorang mempunyai masalah perasaan sehingga tiada lagi perasaan gembira yang hadir secara berpanjangan dalam suatu tempoh yang tertentu. Di samping itu, mereka ini juga hilang keinginan untuk melakukan aktiviti harian seperti makan, minum, mandi dan juga bekerja. Masalah kemurungan yang teruk juga boleh mempunyai simptom seperti keinginan untuk membunuh diri atau mencederakan diri sendiri dengan sengaja. Akhir sekali, haruslah ditegaskan bahawa masalah mental ini perlu disahkan oleh doktor yang bertauliah dan berpengalaman dalam bidang ini. Masalah mental perlu diambil berat oleh setiap lapisan masyarakat kerana ia jelas memberikan kesan yang besar dalam kualiti hidup dan taraf hidup seseorang. Kemurungan adalah keadaan di mana emosi yang sangat buruk dan telah berwatan untuk tempoh masa yang tertentu. Apabila mengalami kemurungan, pengidap akan merasai emosi sedih yang berpanjangan, tidak mempunyai motivasi untuk bergerak, putus harapan menyalahkan diri sendiri dan hilang minat terhadap perkara yang dahulunya yang menghiburkan. Mereka yang mengalami kemurungan pada tahap yang teruk selalunya mempunyai idea untuk membunuh diri kerana keadaan kognitif mereka menganggap bahawa kehidupan mereka jalani tidak bermakna. Selain mempengaruhi perasaan atau emosi, depresi juga dapat menyebabkan masalah fizikal, mengubah cara berfikir serta mengubah cara berperilaku penderitaannya. Tidak jarang penderita depresi sukar menjalani aktiviti harian mereka secara normal. Bahkan pada masanya tertentu, mereka mampu menyakiti diri dan cuba untuk bunuh diri. Disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan yang dilakukan oleh kerajaan, rakyat Malaysia dikatakan mengalami penyakit kemurungan. Mereka yang mengalami penyakit kemurungan ini akan mengurangkan diri mereka dalam bilik dan tidak akan berinteraksi dengan keluarga ataupun kawan-kawan mereka. Kedua, anxiety. Anxiety ialah tindak balas pelbagai sistem terhadap ancaman atau bahaya yang dirasakan. Ia mencerminkan gabungan perubahan biokimia dalam badan, sejarah pribadi dan ingatan pesakit dan situasi sosial. Kebimbangan manusia melibatkan keupayaan untuk menggunakan ingatan dan imajinasi untuk bergerak ke belakang dan ke hadapan dalam masa. Selain itu, sebahagian besar kebimbangan manusia dihasilkan oleh jangkaan peristiwa masa depan. Tanpa rasa kesinambungan peribadi dari masa ke masa, orang tidak akan mempunyai simptom kebimbangan. Dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini, penyakit mental anxiety seseorang itu lagi bertambah kerana mereka merasakan diri mereka tidak diperlukan dan mereka perlu mengasingkan diri daripada masyarakat luar. Dan kerana rakyat Malaysia tidak boleh keluar rumah tanpa kebenaran pihak berkuasa, mereka hanya akan dibenarkan keluar untuk membeli barang keperluan saja. Ketiga, insomnia. Insomnia adalah perasaan kurang tidur. Untuk insomnia, didiagnoskan simptom ini mesti hadir sekurang-kurangnya 3 malam seminggu dan kesukaran tidur berlaku sekurang-kurangnya 1 bulan. Semua simptom ini boleh menyebabkan rasa mengantuk pada siang hari, tubuhnya lemah, cepat marah dan ketiada upaya untuk merasa segar dan berehat apabila bangun. Insomnia tidak ditentukan oleh jam tidur seseorang atau berapa lama masanya diperlukan untuk tertidur. Individu berbeza dalam keperluan dan kepuasan mereka dengan tidur. Satu ciri insomnia ialah individu mengalami kesusahan atau gangguan dalam berfungsi akibat tidurnya kurang baik.
Semasa pandemik COVID-19, rakyat Malaysia dikatakan bekerja di rumah. Oleh itu, mereka tidak dapat berehat dengan sepenuhnya dan tidak dapat tidur dengan secukupnya kerana mereka perlu menghantar dan menyiapkan tugasan tersebut pada masa yang tepat. Yang keempat, panic attack, iaitu serangan panik. Serangan panik ialah episod ketakutan yang mendadak yang mencetuskan tidak balas fizikal yang teruk apabila tiada bahaya sebenar atau punca yang jelas. Serangan panik boleh menjadi sangat menakutkan. Apabila serangan panik berlaku, seseorang mungkin menganggap mereka hilang kawalan, mengalami serangan jantung atau bahkan mati. Ramai orang yang mengalami 1 atau 2 serangan panik dalam hidup mereka dan masalah itu hilang mungkin apabila status yang ditekan berakhir. Tetapi jika seseorang mengalami serangan panik yang berulang dan tidak dijangka dan menghabiskan masa yang lama dalam ketekan berterusan terhadap serangan lain, seseorang mungkin mengalami keadaan yang dipanggil gangguan panik. Walaupun serangan panik itu sendiri tidak mengancam nyawa, ia boleh menakutkan dan menjelaskan kualiti hidup anda dengan ketara. Tetapi rawatan boleh menjadi sangat berkesan. Serangan panik ini dialami oleh seseorang apabila mereka tidak dapat mengisahkan diri mereka di satu tempat. Mereka merasakan diri mereka tidak selamat dan rasa terganggu. Hal ini kerana kita perlu selesa dengan norma baru selepas COVID-19. Yang kelima, bipolar. Gangguan bipolar, dahulunya dipanggil kemerengan manik, adalah keadaan kesihatan mental yang menyebabkan perubahan mood yang melampau yang termasuk emosi yang tinggi, iaitu mania atau hypermania, dan rendah iaitu kemurungan. Apabila seorang menjadi tertekan, mereka mungkin berasa sedih atau putus asa dan hilang minat atau keserokan dalam kebanyakan aktiviti. Apabila mood seseorang berubah kepada mania atau hypermania, mereka mungkin merasa euforia, penuh tenaga atau luar biasa mudah marah. Penyakit mental bipolar yang dialami oleh seorang lagi bertambah teruk apabila pandemik COVID-19 berlaku. Mereka tidak dapat mengawal emosi mereka dengan cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haus Syazwani binti Muhammad Samli akan membentangkan tentang cara-cara mengatasi masalah kesihatan mental. Seperti yang dapat kita lihat sekarang, wabak COVID-19 telah memberikan impak yang besar dan negatif terhadap masyarakat kita di Malaysia, terutamanya dari segi emosi dan mental. Kesihatan mental seseorang boleh terjejas disebabkan oleh masalah sosioekonomi, pertukaran keadaan persekitaran ataupun sosial, tekanan di tempat kerja dan penyakit fizikal. Pelbagai faktor yang menyumbang kepada masalah mental ini kerana sepanjang pandemik ini berlaku, kita dapat lihat ramai rakyat Malaysia yang terjejas akibat hilang punca pendapatan untuk menyara diri dan keluarga, kehilangan orang tersayang, hilang tempat bergantung dan juga mengalami masalah keganasan rumah tangga. Terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan oleh masyarakat kita dalam menangani ataupun mengurangkan masalah kesihatan mental ini dengan cara yang sihat agar ia tidak menjejaskan kehidupan seharian mereka. Antaranya adalah seperti: cara yang pertama adalah dengan beriadah. Beriadah merupakan sebuah aktiviti fizikal yang dapat memberikan pelbagai manfaat kepada kita. Arti kata lain, beriadah juga bermaksud melakukan sesuatu latihan yang menggerakkan badan. Antara contoh-contoh aktiviti beriadah adalah seperti berbasikal, bermain kasut roda, berekreasi, bersenam dan macam-macam lagi. Cukup sekadar 30 minit sehari, ia dapat memberikan kesan yang segera dan berkekalan hingga beberapa jam. Ia bukan sahaja dapat melegakan tekanan di badan kita, malah juga dapat membuatkan badan kita berasa cergas, sihat dan mampu meningkatkan daya pemikiran. Ia juga dapat mengalihkan perhatian daripada sentiasa berfikiran negatif. Ini kerana senaman dapat merangsang perebesan endorfin, iaitu sebuah bahan kimia ataupun hormon yang menghasilkan rasa gembira dan euforia. Tetapi, perlu diingatkan juga bahawa tekanan ini berkait rapat dengan kepenatan. Oleh itu, jangan sesekali kita memaksa diri dalam melakukan perkara yang dapat memberi kesan buruk kepada badan kita. Pelbagai lagi cara yang dapat kita lakukan selain daripada beriadah. Yang kedua adalah cuba untuk berfikiran positif. Berfikiran positif amalah penting, terutamanya untuk kesihatan mental. Seharusnya, kita perlu mencuba dalam membuang segala fikiran negatif yang dapat merosakkan diri dan juga cara pemikiran kita terhadap sesuatu perkara ataupun situasi. Ini kerana masalah kesihatan mental
kerap berlaku disebabkan oleh prasangka dan juga salah tafsir kita terhadap sesuatu situasi. Bagaimanakah caranya untuk berfikiran positif? Untuk seseorang itu sentiasa berfikiran positif? Antara cara-cara yang boleh dilakukan adalah dengan memberikan kata-kata semangat kepada diri dan juga mengucapkan tahniah atas kejayaan yang dilakukan, tidak kira sama ada kecil ataupun besar. Selain itu, cuba elakkan diri dari bergaul dengan rakan-rakan yang tidak bagus ataupun yang sentiasa merendahkan diri kita. Selain itu, cuba kelilingi diri dengan persekitaran yang positif dan anda akan lihat perbezaannya dan berasa gembira dengan apa yang telah anda lakukan. Cara yang ketiga adalah beribadah. Anda juga boleh memilih cara spiritual ini. Ini kerana apabila kita melakukan ibadah seperti berzikir, berdoa kepada Yang Esa, berpuasa, tazkirah dan menunaikan sembahyang mengikut waktu, dapat memberikan sokongan dari segi emosi, jasmani dan rohani. Ini kerana Islam amat menitik beratkan tentang kesihatan mental. Seperti maksud firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya menjadi lebih baik serta betul. Beribadat juga bukan saja dapat membantu dalam menangani ataupun mencegah stres ataupun dikenali sebagai masalah kesihatan mental, tapi ia juga dapat bantu kita pada masa yang sama mendekatkan diri dengan Tuhan. Tetapi perlu diingatkan bahawa gangguan emosi ataupun masalah kesihatan mental ini tidak semestinya menandakan bahawa seseorang itu mempunyai iman yang lemah. Cara yang keempat adalah dengan mendapatkan sokongan sosial. Dengan mendapatkan sokongan sosial seperti menghubungi rakan ataupun ahli keluarga terdekat, ia dapat bantu dalam melegakan tekanan. Namun, sangat penting untuk kita memilih rakan ataupun ahli keluarga yang boleh dipercayai bagi meluahkan perasaan dan masalah. Sekiranya anda berasa tidak selesa untuk berjumpa dengan mereka, anda juga boleh memilih alternatif lain, iaitu berjumpa dengan pakar. Apabila bercakap tentang berjumpa dengan pakar psikologi, pasti ramai akan menyalah-anggap bahawa ia merupakan suatu perkara yang memalukan ataupun tidak bagus. Tidak, berjumpa dengan ahli pakar tidak bermakna seperti itu. Apabila berjumpa dengan seorang pakar, ia bermaksud seseorang itu telah mengambil langkah yang bijak dan proaktif untuk membantu dirinya ke arah yang lebih baik. Dengan adanya terapi, kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut apa masalah yang sedang kita hadapi, dan pada masa yang sama juga kita dapat mengetahui dari manakah puncanya dan bagaimanakah caranya untuk kita menghadapi situasi tersebut. Bila berjumpa dengan pakar, mereka dapat membantu pesakit mereka dalam mengendalikan sebuah plan untuk membantu golongan-golongan seperti ini yang mengalami masalah kesihatan mental ini dalam mendapatkan rawatan yang betul dan juga bantu mereka agar cepat pulih. Akhir sekali, jika anda atau rakan terdekat anda sedang mengalami masalah kesihatan mental yang melampau dan memerlukan sokongan emosi dan bantuan pakar, segeralah mendapatkan rawatan di klinik terdekat ataupun boleh hubungi Befrienders di talian 0376272929. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kesihatan mental tidak boleh dipandang remeh dan dipinggirkan kerana ia dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Justru itu, setiap individu harus berganding bahu dan bersama-sama menitik beratkan aspek penjagaan kesihatan mental dan emosi dari semasa ke semasa. Kami berharap agar apa yang kami telah bentangkan ini sedikit sebanyak dapat membuka mata masyarakat tentang pentingnya isu kesihatan mental
terutamanya ketika pandemik COVID-19. Semoga cara-cara menjaga kesihatan mental dan emosi yang dikupas ini dapat diamalkan oleh masyarakat sepanjang tempoh pandemik COVID-19 bagi meneruskan kelangsungan hidup dengan sihat dan sempurna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.